syarikat-syarikat terlibat mengaudit penggunaan tenaga. Bajet sebanyak 25 juta ringgit telah disediakan untuk dipohon oleh industri yang menggunakan 100,000 kilowatt sebulan, di mana mereka layak memohon grant bernilai 100,000 ringgit. Bagi sektor komersial yang guna 100,000 kilowatt jam pula layak pohon grant RM60,000 untuk audit penggunaan tenaga mereka. Tetapi kita tahu pada tahun 2021, SEDA telah memulangkan RM21 juta kepada perbendaharaan kerana tiada syarikat yang memohon. Kenapakah hanya RM3 juta sahaja digunakan? Tentu ada sesuatu yang tidak kena. Kini di bawah program Tourism Nexus, Padanan Produktiviti Malaysia MPN, kita dapat laporan bahawa 2,000 buah hotel bajet yang terlibat dengan pelarasan tarif elektrik menanggung kos elektrik 15% daripada kos operasi. Sedangkan daripada kajian operasi perniagaan yang cekap, sepatutnya kos elektrik ini hanya 5% daripada kos operasi. Sepatutnya golongan ini perlu diberi keutamaan untuk mendapatkan kemudahan grant audit tenaga berkenaan supaya mereka dapat mengenapasi cara penggunaan tenaga secara cekap bagi menjimatkan kos operasi. Justru, saya ingin minta supaya SEDA mengkaji semula syarat permohonan grant audit tenaga ini supaya lebih sesuai dengan sektor ekonomi yang memerlukan agar mereka yang gunakan jumlah elektrik yang rendah seperti hotel bajet juga layak memohon dan mendapat manfaat daripada polisi kerajaan ini. Apa gunanya kita hanya bercakap tentang grant itu tetapi rakyat tidak dapat memohonnya? Baru-baru ini kerajaan mengumumkan untuk memansuhkan subsidi elektrik kepada golongan T20. Di sini saya ingin memanjangkan keluhan golongan T20 yang mengadu kepada saya di dalam ucapan saya ini. Ramai T20 mengeluh kerana golongan T20 ini ada juga yang cukup-cukup makan sahaja. Ramai yang rasa mereka akan terbeban disebabkan terpaksa menanggung bil elektrik yang tinggi apabila tidak lagi dapat menikmati subsidi, seperti golongan M40 dan B40. Di sini saya ingin mencadangkan supaya kerajaan terutamanya SEDA menyediakan alternatif ataupun pilihan kepada golongan ini untuk mengurangkan beban kos bulanan seperti subsidi elektrik itu dimansuhkan. Ini termasuk mempermudahkan cara bagi golongan ini untuk mendapatkan sumber daripada tenaga alternatif, terutamanya tenaga solar. Kumpulan T20 ini merupakan antara penyumbang utama kepada hasil negara melalui cukai pendapatan. 24% daripada pendapatan mereka digunakan untuk bayar cukai. Jadi saya cadangkan supaya SEDA beri diskaun 20% kepada golongan T20 yang memasang solar bagi tujuan mitigasi ICPT. Selain itu, saya juga mendengar rungutan daripada pihak yang terlibat dalam industri solar bahawa wujud persaingan yang tidak sihat dalam perniagaan pemasangan solar. Tenaga Nasional TNB dikatakan telah menggunakan unfair competitive advantage dengan bersaing dengan entiti pembekal solar yang lain. Ini adalah kerana bil elektrik setiap bulan TNB memasukkan iklan untuk menggalakkan pengguna memasang solar bagi mengurangkan kos bil elektrik dan nombor telefon yang diletakkan dalam iklan itu pergi terus kepada pegawai TNB dan kemudiannya disalurkan kepada anak syarikat TNB yang terbabit dalam perniagaan solar. Maknanya, TNB telah menggunakan kelebihan monopolinya dalam pekalan tenaga elektrik untuk memonopoli pula bisnes solar. Ini adalah tidak adil kepada pemain-pemain solar yang lain. Sepatutnya, angka yang dimasukkan dalam bil itu adalah angka SEDA. Apabila pengguna menghubungi SEDA, maka SEDA yang akan memberi penerangan dan seterusnya meminta pengguna merujuk kepada syarikat yang terdapat dalam laman web SEDA. Ini baru adil. Begitu juga dengan pelaksanaan Net Energy Metering, NEM. Puan Pengerusi, saya nak minta 2 minit lagi nak habiskan tentang isu ini. Saya heran kenapa kuota NEM... 1 minit sahaja. Kenapakah kuota NEM untuk kerajaan atau NEM government sebanyak 100 megawatt yang diperuntukkan pada tahun 2021 masih berbaki 70 megawatt.
Sedangkan NEM Nova untuk sektor industri dan komersial sudah digunakan sebanyak 450 megawatt. Sepatutnya kerajaan yang perlu menjadikan contoh dalam mempelopori penggunaan tenaga boleh baharu ini. Kerajaan sepatutnya lebih pantas barulah dikatakan kepimpinan melalui delatan. Di samping itu, saya juga merasakan seperti ada perjanggahan dalam pelaksanaan IUU SEDA dan IUU Tenaga Boleh Baharu ini. Cara ia dilaksanakan sekarang ialah kota NEM dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, tetapi pelaksanaannya pula oleh SEDA. Ini mencetuskan kekeliruan kerana Akta Bekalan Elektrik menggunakan peraturan elektrik berasaskan sistem arus ulang-alik, sementara sistem solar fotovoltaik ataupun PV menggunakan sistem arus terus. Peraturan bekalan elektrik menjadi penghalang kepada pelaksanaan sistem solar PV secara lebih luas. Contohnya, had maksimum pemasangan solar dihadkan kepada 75% beban maksimum sahaja. Sedangkan ini tidak perlu dan tidak mendatangkan bahaya kepada arus terus. Tetapi disebabkan peraturan yang bertindih, maka ia menjadi penghalang kepada usaha untuk menggalakkan penggunaan solar secara lebih luas. Di satu pihak kita menggalakkan penggunaan solar, di satu pihak yang lain kita menghalang. Jadi mana satu yang kita mahu? Begitu juga dengan syarat syariat yang dikenakan kepada mereka yang layak untuk memasang solar ini juga menyebabkan kos pemasangan menjadi lebih tinggi. Kerajaan juga perlu lebih telus dari segi kapasiti grid nasional. Contohnya, pada tahun 2018 dimaklumkan grid hanya mampu menampung 6,000 megawatt tenaga boleh baharu apabila ditolak kuasa hidro sebanyak 2,400 megawatt. Solar hanya berbagi 3,600 megawatt. Tetapi bila kerajaan mencadangkan untuk mengeksport tenaga solar yang kita hasilkan, secara tiba-tiba pihak industri dimaklumkan bahawa masalah itu telah diselesaikan oleh Suruhanjaya Tenaga dan My Power dalam mesyuarat JPET. Jadi saya berharap pihak kementerian mengadakan lebih dialog dengan pelbagai pihak dalam industri ini dan menggubahkan dasar mengikut kehendak industri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Saya jemput Yang Berhormat Kubang Kerian. Terima kasih Tuan-Tuan Tua yang memberi peluang pada saya untuk mengambil bahagian dalam membahaskan Akta Tenaga Boleh Baru 2011. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa prospek tenaga boleh baru di Malaysia adalah sangat tinggi kerana kedudukan demografi Malaysia yang menerima hala tuju angin dengan kadar yang tinggi, sinaran matahari yang berpanjangan dan kita punya sungai yang banyak. Saya fikir satu mekanisme perlu dibuat supaya penggunaan empangan yang melibatkan kawasan yang luas dapat dikaji semula. Kita akui bahawa kita menerima tentangan pelbagai pihak dalam kita menyediakan satu empangan yang besar akan melibatkan pengambilan tanah yang banyak, penempatan orang asal dan sebagainya. Tapi teknologi yang ada hari ini saya fikir perlu kita garap supaya dia boleh menggunakan dengan jumlah kapasiti air yang sedikit tapi penjanaan yang lebih tinggi. Dan teknologi ini sebenarnya telah berkembang banyak di negara-negara barat dan ini mungkin boleh membantu kerajaan. Dan bila kita lihat pada pindaan yang dibuat ini, saya tengok ada beberapa prospek yang besar yang berlaku khususnya di Sabah dan Sarawak. Kita punya sumber tenaga yang banyak khususnya dari sungai di Sabah Sarawak. Pagi tadi Yang Menteri telah menjawab bahawa penggunaan bakun untuk ditransfer kepada Semenanjung. Ini satu inisiatif yang balik semula kepada asal pembinaan bakun. Saya fikir ini satu benda yang baik. Cuma bila ekspor kita ke Singapura dulu, kita kerajaan sebelum ini kita tidak membenarkan ekspor kerana Singapura hanya setuju menerima green tenaga hijau saja dan kita perlukan tenaga hijau dalam konteks mencukupkan bilangan dan keperluan dalam negara. Soalan kedua ialah tentang kalau kita tengok pindaan yang berlaku, dia melibatkan suatu kuasa yang cukup besar pada menteri. Ini sambungan daripada apa yang telah bentang oleh kerajaan sebelum ini. Saya fikir satu saya menyebut cuma kebimbangan kita ialah pertama, kuasa yang besar yang diberi pada menteri untuk menggantung mana-mana peruntukan akta ini. Yang kedua, dia bukan hanya melibatkan Sabah Sarawak. Pada mana-mana bahagian-bahagian berlainan di Malaysia, mana-mana bahagian. Bukan hanya untuk Sabah dan Sarawak saja. Walaupun pindaan ini sebenarnya lebih fokus untuk melaksanakan MA 63. Saya ingin dapat penjelasan kenapa tidak kita straight terus jelaskan bahawa pindaan ini ialah untuk memberi ruang kepada pelaksanaan MA 63 dari Sabah Sarawak. Bukan hanya kita buka mana-mana bahagian yang berlainan di Malaysia. Saya fikir ini
klausa ini jadi klausa yang sangat besar dan boleh dimanipulasi pada masa depan. Soalan ketiga, sekali yang ketiga ialah tentang tarif. Dalam pindahan ini juga melibatkan mekanisme tarif galakan FIT. Persoalannya, apakah jaminan bahawa tarif yang di Sabah dan Sarawak itu dapat kita pantau? Kebimbangan kita ialah apa dimaksud oleh sebahagian di parlimen kita tadi ialah bila kita beri kelonggaran yang besar ini, kita bimbang tarif di Sabah Sarawak itu sangat tinggi berbanding Semenanjung kerana dia tak terikat dengan peraturan yang ada. Jadi dengan keadaan ini memungkinkan bahawa akan wujud pelbagai operator tenaga khususnya di pulau-pulau. Sebagai contoh di pulau, saya pergi ke Pulau Mabul. Satu operator yang buat, 2-3 operator yang buat dan jual pada penduduk. Ya, dan harga berbeza-beza. Penduduk terpaksa ambil kerana mereka tak ada pilihan. Demikian juga kawasan-kawasan pedalaman. Kadang-kadang saluran elektrik hanya dibekalkan pada satu rumah. Rumah ini pula jual kepada beberapa rumah-rumah yang lain di bahagian belakang dia. Bergantung pada feed berapa lampu yang ada, berapa kipas yang ada, berapa. Jadi ditetapkan. Jadi saya fikir ini menyebabkan beban yang ditanggung oleh pengguna sangat tinggi kerana kita ada satu mekanisme bagi mengawal. Saya akui bahawa bukan mudah bagi tenaga khusus di Sabah untuk mengawal kerana kawasan yang begitu luas. Tetapi kebetulan kita sedang buat pindahan. Saya fikir perkara-perkara ini perlu diambil kira supaya beban tidak hanya terpikul kepada pengguna kita di kawasan pedalaman yang terpaksa membeli walaupun kos yang agak tinggi. Akhir sekali saya ingin juga mengambil kesempatan untuk menyokong usul rancangan undang-undang ini, tetapi dengan beberapa pandangan-pandangan tadi saya minta supaya mungkin Yang Menteri boleh menjelaskan tentang perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan kita hasrat kita bersama dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Kerian. Saya jemput Yang Berhormat Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Pertua, terima kasih Yang Menteri kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk turut serta. Isu tenaga boleh baru bukanlah isu yang baru kerana isu ini sebenarnya telah bermula pada tahun 1980 bila kita bimbang penggunaan yang berlebihan melalui for fuel diversification strategi. Dan kemudiannya barulah kita wujudkan 2011 seperti mana akta yang telah ada pada hari ini. Persoalan saya kepada Yang Menteri, kita tahu subsidi bersasar tak lama lagi akan dilaksanakan. Yang Berhormat Seputih ada sebut tadi berkaitan T20 agak mengeluh apabila mereka tidak lagi menerima subsidi. Jadi kita cadangkan pula kepada rakyat supaya menggunakan solar panel di rumah masing-masing. Tetapi adakah kita sedar kos pemasangannya mencecah 16,000 ke 20,000, 4 kilowatt sehingga 12 kilowatt. Tetapi yang menariknya Yang Menteri, mungkin kerajaan boleh memperkasakan sistem rent to own. Dah ada syarikat di Malaysia ini melaksanakan konsep rent to own, tetapi kapasiti perkhidmatannya agak kecil, perkhidmatannya tidak meluas. Dan mungkin kerajaan boleh memikirkan cara macam mana untuk perkasakan usahawan-usahawan tempatan seperti mana di Singapura. Kita ada di Singapura ada syarikat Solar AI Technologies, di US Sunrun, dan di Jerman satu syarikat yang saya baca review yang agak bagus iaitu syarikat Enpol. Kerana saya yakin penerokaan ini tak tertakluk hanya kepada solar panel, tenaga solar, ia juga harus kita explore bagaimana biomas, biogas dan juga hydro. Cuma persoalannya kepada kita adalah kos. Kos ini yang menjadi sebab mungkin akan menyebabkan kita gagal untuk mencapai target seperti mana yang telah ditetapkan. Kos peningkatan kos bahan mentah ini, kita dah buat Yang Menteri 12 tahun yang lalu. Bagaimana spillover industri-industri tempatan atau usahawan-usahawan tempatan yang dapat daripada pelaksanaan dasar dan wujudnya SEDA, wujudnya polisi-polisi di bawah Suruhanjaya Tenaga yang mengimbangi usahawan-usahawan ini. Jadi persoalan kepada Yang Menteri, apakah spillover selepas 12 tahun dan apakah peningkatan yang akan dilakukan selepas mandat pindahan ini diluluskan di Dewan Rakyat. Persoalan berikutnya Yang Menteri, 1.6% dikenakan charge untuk kita masuk dengan izin Renewable Energy Fund.
apabila kita bagi autonomi kepada Sabah dan Sarawak, saya minta kepada Yang Berhormat Menteri supaya fund tersebut digunakan di Sabah dan Sarawak. Sekiranya kutipan 1.6% itu dikutip, TBB dikutip di kawasan Sabah dan Sarawak, dan sudah pasti fund tersebut perlu digunakan di Sabah dan Sarawak, bukan dibawa ke Semenanjung bagi bersifat adil kepada masyarakat yang berada di sana. Saya yakin dan percaya kalau kita dapat gunakan fund tersebut, isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kubang Kerian tadi, isu pemasangan yang agak mahal, mungkin kerajaan negeri boleh memikirkan kaedah untuk kurangkan harga, bagi subsidi kepada targeted pulau-pulau yang tertentu. Persoalan berikutnya Yang Hormat, kita sekarang ni agak gembira kerana kita dah mula bercakap tentang EV. 11 tahun yang dulu kita bercakap pasal RE, Renewable Energy. Sekarang kita bercakap pasal EV, Electric Vehicle. Dulu kita pakai kereta gunakan ICE, Internal Combustion Engine. Now kita gunakan Electric Vehicle, kita gunakan bateri. Persoalannya, tenaga apa yang digunakan untuk charge bateri tersebut? Adakah tenaga sumber yang tidak boleh diperbarui ataupun sumber yang boleh diperbarui? Ini perkara yang penting, matlamat kita untuk kelestarian. Ada dua perkara Yang Berhormat Menteri yang saya nak tarik dan menyinggung pandangan dalam perbahasan saya ini berkaitan dana GFTS, Green Technology Financing Scheme, di bawah Bank Negara. Saya nak tahu bagaimana NRE, Kementerian Yang Berhormat, dapat memupuk semangat usahawan-usahawan untuk turut serta mengambil financing, kerana ada dakwaan mengatakan GTFS ini underutilized. Sekiranya betul, kenapa ini berlaku? Kerana jumlahnya agak besar Yang Berhormat, hampir 1 bilion ringgit. Ada dua perkara yang disebutkan oleh Kubang Kerian yang menarik perhatian saya, itu pelaksanaan penyempangan yang besar-besar ini Yang Berhormat. Kalau di Gua Musang yang akan beroperasi pada 2026, 300 kilowatt. Kita ada negara-negara seperti Brazil. Brazil dia menjana RE lebih kurang 490,000 gigawatt per hour, dan kebanyakan renewable energinya berasaskan hydro. Mungkin kita sudah ada lawatan ke Brazil, tetapi adakah kita tak melihat teknologi-teknologi ini nak dibawa masuk? Betul, angin di Malaysia ini agak tak laju, tetapi takkanlah tak ada teknologi yang boleh kita gunakan untuk kita menangani angin yang tak laju ini, memberi kesan kepada negara kita. Dan saya harap empangan-empangan diwujudkan nanti, kerana renewable energy negara kita banyak kepada hydro, dia tidak akan memberi kesan kepada masyarakat, terutamanya orang asli dan orang yang berada di kawasan yang berhampiran dengan hutan yang membina empangan tersebut. Satu Yang Berhormat Menteri. Sila Gulong. Seminit Yang Dipertua. Pada tahun 2007, satu kawasan keluasan 50 km persegi di Apas Kiri Tawau, kita berpotensi untuk buat geothermal, tetapi kerana kedalaman 3 km ke bawah dengan suhu 235 darjah Celsius. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah status projek ini? Kerana saya difahamkan dia dibatalkan. Adakah dengan pindaan yang memberi autonomi kepada kerajaan Sabah, ia akan menyebabkan geothermal juga akan termasuk salah satu sumber untuk kita buat sebagai tenaga boleh baru. Akhirnya Tuan Yang Dipertua, saya yakin dan percaya banyak perkara-perkara yang boleh kita gunakan di bumi kita ini, tetapi yang paling penting adalah 3 perkara dari segi teknikal, dari segi ekonomi dan perspektif sosial. Saya yakin dengan pindaan ini, walaupun agak meluas kuasanya kepada menteri, tetapi dengan mandat Dewan Rakyat ini, peralihan fasa daripada tenaga yang tradisi kepada tenaga baru ini, saya yakin dapat dilaksanakan. Saya menyokong Puan Yang Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Saya jemput Yang Berhormat Gerik. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Puan Yang Dipertua, Gerik mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi ruang dan peluang kepada Gerik untuk membahaskan Akta 725 Tenaga Boleh Baru 2011, pindaan 2023. Akta ini dilihat amat penting kerana ia menjadi tunjang kepada peruntukan dan pelaksanaan sistem tarif khas yang memangkin penjanaan TBB dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan TBB. Menurut Akta Tenaga Boleh Baru atau Akta 725 ini,
mendefinisikan sumber tenaga boleh baru adalah sumber asli yang berulang-ulang dan tidak akan habis. Kerajaan telah mengiktiraf TBB sebagai sumber tenaga kelima negara pada tahun 1999 selepas petroleum, gas asli, arang batu dan hidroelektrik. Akta 725 ini juga melahirkan agensi-agensi seperti SEDA, Sustainable Energy Development Authority, dan polisi-polisi seperti Polisi Tenaga Boleh Baharu Kebangsaan, menjadikan akta ini satu akta utama dalam pembangunan industri tenaga boleh baru bagi negara Malaysia. Puan Yang di-Pertua, pindaan akta yang dibahaskan hari ini hanya melibatkan satu klausul baru, iaitu Seksyen 1, Subseksyen 3 yang bertindak untuk memberi kuasa kepada Menteri untuk menggantung kuasa keseluruhan atau mana-mana peruntukan Akta 725 di bahagian-bahagian berlainan di Malaysia. Tujuan utama pindaan ini dibuat adalah bagi membolehkan proses penyerahan kuasa autonomi pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah boleh dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi Perlembagaan Persekutuan. Dan bagi tujuan ini, kami di Parlimen Gerib menyokong penuh hasrat pihak kerajaan agar kemelut pembekalan tenaga oleh negeri Sabah dapat diselesaikan setelah sekian lama tertangguh. Walau bagaimanapun, Gerib melihat perkara ini dari sudut pandang yang berbeza, di mana pindaan ini akan memberi kuasa penuh kepada Menteri untuk menggantung kuasa keseluruhan atau mana-mana peruntukan akta di mana-mana bahagian di dalam negara. Ianya adalah satu kuasa yang besar dan terdapat kebaikan dan keburukan tentang perkara ini. Antara kebaikannya adalah yang pertama, pemulihan kuasa kepada kerajaan negeri, terutama kerajaan negeri Sabah. Pindaan ini memungkinkan penyerahan kuasa pembekalan elektrik kepada pemerintah negeri yang dapat meningkatkan autonomi dan kawalan negeri terhadap sektor tenaga, termasuk sektor tenaga boleh baharu. Yang kedua, pembangunan ekonomi dan industri tempatan dengan kuasa dan tanggungjawab yang lebih besar dalam pembekalan elektrik, kerajaan negeri akan dapat mempromosi pembangunan ekonomi dan industri, termasuk industri TBB dalam negeri serta mencipta pelbagai peluang pekerjaan yang baru. Yang ketiga, keterlibatan dan keputusan setempat. Pemindahan kuasa ke peringkat negeri dapat memberikan satu keputusan pentadbiran yang lebih cepat atau centralized dengan izin dan memberi ruang kepada pihak berkepentingan tempatan untuk terlibat dalam pengurusan dan pembangunan sektor tenaga negeri. Gerib menerima baik aspek-aspek yang disebutkan dan pada masa yang sama meminta agar pihak kerajaan membuat satu penelitian khusus dalam isu kontra yang akan saya bangkitkan. Puan Yang di-Pertua, antara perkara kontra yang perlu diteliti adalah pertama, berkenaan kuasa menteri yang luas mampu menjurus kepada penyalahgunaan kuasa dan rasuah dan telah diulas oleh beberapa ahli parlimen tadi. Yang kedua adalah ketidakpastian dan ketidakseimbangan dalam pengurusan. Pergantungan pemakaian akta-akta yang berkaitan dengan pembekalan elektrik di Sabah mungkin menghasilkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan dalam pengurusan sektor tenaga antara pihak negeri dan persekutuan. Contohnya berkenaan isu tarif elektrik, caj denda dan sebagainya yang dikenakan kepada pengguna. Yang ketiga, keutamaan sumber daya dan pembiayaan. Penyerahan kuasa ini mungkin memerlukan bajet atau pembiayaan tambahan dan juga di samping itu ia berpotensi untuk penyalahgunaan sumber alam semula jadi. Yang keempat, standard dan piawaian apabila kuasa pembekalan elektrik diserahkan kepada peringkat negeri penting untuk memastikan kaedah pembekalan elektrik dijana secara konsisten dan mengikut piawaian dalam peraturan dan amalan pengurusan benar untuk memastikan kecekapan, keselamatan dan kebolehpercayaan sistem tenaga secara keseluruhan. Akhir sekali, kebaikan dan kontra ini bersifat umum dan bergantung kepada konteks dan keadaan setempat. Terdapat perspektif yang berbeza dan kepentingan yang beragam dalam hal ini. Oleh itu penting untuk kita libatkan juga pihak-pihak berkepentingan, ahli industri dan pakar-pakar perundangan dalam membincang dan menilai kesan sebenar pindaan ini. Dalam kesempatan ini juga, kami di Gerib menawarkan jika pihak kementerian berminat untuk meneroka potensi TBB secara serius di Semenanjung untuk melihat kawasan kami Gerib. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gerib. Saya jemput Yang Berhormat Tuaran.
Terima kasih Puan Yang Dipertua kerana memberi kesempatan dan ruang pada tuaran untuk turut serta membahaskan rang undang-undang Akta Tenaga Boleh Baharu Pindaan 2023. Sebagaimana yang dijelaskan Yang Berhormat Menteri, tujuan utama hari ini ialah untuk memindah Seksyen 1 Akta Tenaga Boleh Baharu 2021, Akta 725 yang memperuntukkan kuasa Menteri untuk menggantung kuasa keseluruhan atau mana-mana peruntukan di bahagian-bahagian berlainan di Malaysia. Sebenarnya tujuan tersirat hari ini ialah seperti ini nyatakan oleh rakan-rakan di Dewan ini, ya, membolehkan wilayah Sabah untuk regulate hal ehwal pembekalan elektrik dengan sepenuhnya termasuk tenaga boleh baharu ataupun renewable energy. Dalam hal ini kerajaan Sabah sudah pun menubuhkan Suruhanjaya Tenaga Sabah. Sebab itu saya selaku ahli parlimen daripada Tuaran Sabah sudah pastilah saya menyokong rang undang-undang ini. Dengan pindahan ini dan seterusnya order daripada Yang Berhormat Menteri, kuasa Kawasan bekalan elektrik di wilayah Sabah beserta dengan tenaga boleh baharu akan diserahkan oleh Kerajaan Persekutuan pada Kerajaan Sabah sebaik mungkin, sekaligus memastikan kelangsungan projek-projek feed-in tarif FIT sedia ada di Sabah dapat terus beroperasi sejak berkuat kuasanya Akta Tenaga Boleh Baharu pada tahun 2021. Dengan pindahan Akta 725 dan juga Akta 726 ini nanti, proses pengambilan alihan kuasa Kawasan bekalan elektrik di wilayah Sabah akan menjadi lebih lancar tatkala penggantungan Akta Bekalan Elektrik 1990 di bawah artikel 95C Perlembagaan Persekutuan Malaysia dilaksanakan nanti dan sekaligus pindahan terhadap Naikman Suruhanjaya Tenaga Sabah dikuatkuasakan di Sabah. Puan Yang Dipertua, seperti mana yang kita sedia maklum, mekanisme FIT ini bertujuan untuk menggalakkan pembangunan sumber tenaga boleh baharu dengan memberikan tarif galakan berkadar, menarik kepada pemaju projek manakala pihak utiliti tidak dibebankan kerana hanya perlu membiayai kos pada kadar purata kos penjanaan konvensional yang rendah. Sebagai contoh perbelanjaan FIT iaitu perbezaan di antara tarif galakan dan kos dibiayai utiliti adalah dibiayai melalui kumpulan wang tenaga boleh baharu KWTBB. Buat masa ini sumbangan ke tabung KWTBB tersebut adalah berdasarkan kutipan daripada pengguna elektrik di Semenanjung, wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah pada kadar 1.6%, bil elektrik bulanan kepada pengguna yang berkonsumsi 300 kWh ke atas. Pihak utiliti iaitu TNB dan SCSB akan menuntut semula perbelanjaan FIT yang dikenali sebagai recovery of money daripada tabung ini yang dikawal selia oleh pihak SEDA Malaysia. Akan tetapi setelah penggantungan akta ini dilaksanakan pada tarik efektif pengambilan alihan kuasa Kawasan Bekalan Elektrik dan Tenaga Boleh Baharu kelak, maka tabung KWTBB sekarang tidak dapat digunakan tidak guna sama oleh Sabah dan tabung yang baru iaitu KWTBB Sabah perlu diadakan. Isunya ialah tabung ini adalah jauh lebih kecil berbanding KWTBB sekarang dan ianya tidak mampu membiayai perbelanjaan FIT yang akan dituntut semula oleh pihak Sabah Electricity Sdn Bhd nanti. Ini adalah kerana kutipan 1.6% daripada pengguna elektrik di negeri Sabah yang akan disalurkan ke tabung KWTBB Sabah tersebut pada masa ini tidak berupaya membiayai projek-projek FIT tersebut disebabkan skala economic of scale sektor elektrik di Sabah yang lebih jauh kecil berbanding di Semenanjung Malaysia. Berdasarkan rekod tuntutan SCSB kepada SEDA, kutipan 1.6% Sabah adalah sentiasa kurang berbanding dengan jumlah perbelanjaan FIT atau recovery of money yang dituntut oleh SCSB. Poin yang dipertua, I stand corrected by the Minister, namun tuaran dimaklumkan bahawa setakat ini terdapat 803 projek FIT yang sedang beroperasi manakala 9 projek lagi yang dalam pembinaan di Sabah yang perlu diteruskan sehingga tamat tempoh perjanjian walaupun setelah kuasa kawal selia diserahkan kepada Kerajaan Sabah. Berdasarkan maklumat daripada SEDA, unjuran jumlah amaun perbezaan atau kekurangan shortfalls bagi pembiayaan FIT di Sabah untuk tempoh 2024 sehingga 2030 adalah dijangka sejumlah 400 juta ringgit. Sehubungan dengan itu, tuaran mencadangkan agar Kerajaan Persekutuan membiayai dana yang terkurang tersebut dalam bentuk subsidi bagi meneruskan operasi projek FIT di Sabah. Ini adalah kerana pemberian kesemua FIT tersebut telah dibuat dan diputuskan sewaktu ianya ditadbir urus oleh Kerajaan Persekutuan dan bukan Kerajaan Sabah. Tambahan daripada itu, peruntukan bagi projek-projek tersebut
adalah setelah mengambil kira ketersediaan dana KWTBB yang sememangnya mencukupi dan telah komited bagi setiap projek tersebut, yaitu berdasarkan kutipan ke atas tabung KWTBB guna sama daripada pengguna-pengguna di Semenanjung, Malaysia, wilayah Persekutuan dan Sabah. Oleh itu berdasarkan justifikasi di atas, maka adalah wajar ianya terus ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan sehingga tamat konsesi perjanjian pembelian tenaga boleh baharu projek-projek FIT ini. Pemberian subsidi tersebut juga akan menunjukkan komitmen Kerajaan Persekutuan di dalam menyokong usaha Kerajaan Sabah ke atas agenda hijau negara dan sasaran neutral karbon menjelang 2050 dengan mengambil kira sumber tenaga boleh baharu yang banyak di Sabah. Puan Yang Pertua, selain itu, Tuan juga mencadangkan supaya pemberian subsidi oleh Kerajaan Persekutuan akan diteruskan, iaitu subsidi yang dipanggil subsidi penjanaan elektrik walaupun nanti SASB diambil alih oleh Kerajaan Sabah. Ini kerana pada masa ini SASB membeli elektrik daripada Independent Power Producer IPP dengan harga lebih kurang 40 sen per kilowatt jam yang kemudiannya dijual kepada pengguna pada harga 34 sen per kilowatt jam. Dalam hal ini pihak SASB mengalami kerugian atau defisit sebanyak 6 sen. Untuk menampung kos tersebut, Kerajaan Persekutuan selama ini terpaksa memberi peruntukan subsidi sekitar 400 juta setahun. Oleh yang demikian, kita mohon agar Kerajaan Persekutuan akan meneruskan pemberian subsidi ini walaupun hal level elektrik ini sudah berada di bawah tanggungjawab Kerajaan Sabah kelak. Ini kerana pendek lagi. Minta 1 minit lagi. Pendek. Sudah lebih 1 minit. Pendek saja. Saya dari Sabah, satu-satunya pembahas daripada Sabah. Semua banyak dari Sabah, Sarawak. Cepat habiskan. Ini kerana Kerajaan Sabah juga perlu melalui proses satu fasa-fasa tertentu untuk mengatasi defisit ini. Dan kita mengharapkan sepanjang proses itu berlaku, Kerajaan Persekutuan dapat meneruskan pemberian subsidi seperti apa yang diberikan pada masa sekarang. Selain itu, memandangkan DSB ini 80% milik Kerajaan Persekutuan melalui TNB dan ukuran komitmen yang membuat Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah elektrik dan air di Sabah, Tuan ingin bertanya pada apakah tindakan dan langkah-langkah Kerajaan Persekutuan bagi mengatasi pelbagai masalah bekalan di Sabah yang sudah sampai ke tahap krisis pada ketika ini. Akhir kata, Tuan sekali lagi merayu pada Yang Berhormat Menteri agar mempertimbangkan cadangan daripada Tuan ini. Tuan juga berharap agar kerjasama dan kolaborasi Kerajaan Persekutuan Kerajaan Sabah berterusan dan dipertingkatkan demi mencapai objektif bersama berterusan dan sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan menggalas elemen-elemen Malaysia Madani dan sebaiknya. Puan Yang Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Saya jemput Yang Berhormat Kapar. Terima kasih kepada Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Kapar untuk membahaskan rang undang-undang suatu akta untuk meminda dalam Seksyen 1 Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 Akta 725. Yang di-Pertua, saya Kapar menyokong pindaan ini. Dalam pada itu, Kapar ingin bertanya, sejauh manakah sasaran 31% tenaga boleh baharu TBB dalam kapasiti penjanaan elektrik negara telah tercapai? Dan apakah usaha pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA dalam aspek pelaksanaan program solar skala besar? 3. LSS 3. Projek TBB bukan solar serta pemeteran tenaga bersih NEM dan pajakan solar. Apakah komitmen kerajaan untuk mengangkat agenda TBB dan pelepasan karbon sifar bersih dalam persidangan perubahan iklim PBB COP ke-28 yang akan diadakan di Dubai pada hujung tahun ini? Kapar juga mahu perincian insentif fiskal dan bukan fiskal kerajaan dalam sektor teknologi hijau termasuk bilangan penerima manfaat menerusi pelanjutan tempoh insentif skim allowance cukai pelaburan hijau dan pengecualian cukai pendapatan hijau JITE yang diumumkan dalam Belanjawan 2023. Apakah usaha yang telah diambil oleh pihak kementerian ke arah memacu pelaburan hijau termasuk sektor kenderaan elektrik EV dan bagaimanakah kerajaan dapat memastikan supaya sasaran RM637 bilion pelaburan yang diperlukan bagi peningkatan kapasiti TBB dapat dicapai menjelang 2050. Dan apakah inisiatif dan perancangan kerajaan dalam membantu Sabah dan Sarawak
menjadi pemangkin pasaran hijau, merangkumi pembinaan yang menjaga kelestarian alam semula jadi. Setakat ini, sumber TBB didorong berasaskan hidro berskala besar dan solar. Dengan kepesatan pembangunan teknologi, maka kerajaan harus mencari jalan untuk meningkatkan kepelbagaian sumber TBB seperti biojisim, angin, ombak dan biogas. Menurut laporan RMK 12, hanya 15% biojisim tersedia digunakan. Jadi situasi ini dapat dilihat menerusi inisiatif The Green Technology Financing Schemes dari tahun 2011 hingga 2017 yang menunjukkan 37 projek sahaja daripada 626 yang diluluskan adalah sektor biojisim. Maka, apakah langkah-langkah kerajaan untuk meningkatkan tahap kebolehgunaan biojisim dalam rangka TBB sekaligus mengurangkan pelepasan gas rumah kaca CSG serta mendasari konsep ekonomi kitaran? Apakah perancangan kerajaan untuk meningkatkan nilai tambah dalam industri biojisim seterusnya menjadikan Malaysia sebagai hub biojisim? Tuan Yang di-Pertua, oleh kerana pindaan ini adalah pindaan Seksyen 1 iaitu subsection 3, Menteri boleh melalui perintah yang disiarkan dalam warta menggantung kuatkuasa keseluruhan atau mana-mana peruntukan akta ini di bahagian yang berlainan di Malaysia. Jadi oleh kerana kita seolah-olah memberikan satu kuasa yang begitu besar kepada menteri, mana-mana menteri, bukan saja menteri yang ada sekarang ini, sebab ini adalah undang-undang yang kita nak luluskan. Maka KAPAR ingin mengingatkan kepada semua, khususnya kerajaan, kalau kita mahu good governance seperti yang disebutkan oleh rakan-rakan tadi, absolute power corrupts, dengan izin. Jadi KAPAR mencadangkan mungkin ada penambahbaikan atau reformasi yang diperjuangkan oleh kerajaan, lagi-lagi kerajaan Madani. Apalah salahnya kalau diletak di sini bukan saja menteri tetapi jemaah menteri, kabinet, maknanya bukan seorang tetapi berjamaah. Itu sebenarnya jemaah menteri, supaya kuasa itu tidak dibebankan hanya kepada menteri seorang sahaja. Inilah good governance yang kita perjuangkan. Jadi itu saya ingin nak ingatkan yang di-Pertua supaya kita terus ke depan supaya good governance, integrity bukan saja cakap tapi bikin. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat KAPAR. Saya jemput Yang Berhormat Simbang Renggam. Terima kasih Puan Yang di-Pertua di atas peluang untuk sama-sama membahaskan pindaan Akta Tenaga Boleh Baru 2011. Separenggam percaya bahawa pindaan akta ini adalah bertujuan untuk memperkasakan pembangunan tenaga boleh baru di Malaysia. Puan Yang di-Pertua, Separenggam tidaklah mengatakan bahawa perubahan ini kita harap boleh berlaku overnight dengan izin, tetapi ianya haruslah merupakan satu usaha yang bersifat progresif plan tindakannya dan juga sesuatu yang definitif. Kenapa saya berkata begitu? Ada beberapa persoalan yang saya ingin bangkitkan berkaitan dengan pindaan akta ini. Yang pertamanya, bagaimana Akta 725 ni yang Berhormat Menteri dapat menyokong sasaran Malaysia untuk menjadi negara neutral carbon dan juga mencapai zero net carbon emission dalam tahun 2050. Kenapa saya berkata begitu? Kerana kalau kita tidak mengubah penjanaan tenaga melalui arang dan juga bahan bakar fosil yang dijangkakan sebanyak 280 juta tan karbon dioksida akan dikeluarkan pada tahun 2050. Jadi pelan untuk menjadikan negara neutral carbon dan mencapai sasaran zero net carbon emission ini amatlah penting dan amat mendesak.
Ini juga Simpang Renggam asaskan kepada maklumat bahawa bekalan tenaga elektrik daripada sumber boleh baru ini pada kadar 25% sehingga kini untuk dicapai pada tahun 2035, sedangkan kita mensasarkan 40%. Jadi 25% dan nak capai 40% pada tahun 2035 ni memerlukan satu definitive plan oleh pihak Yang Berhormat Menteri dan kementeriannya. Selain daripada itu, atas tajuk yang sama, memberi kuasa kepada menteri tidak bermaksud bahawa saya percaya Yang Berhormat Menteri tidak akan menggunakan sebebasnya kuasa yang ada sehingga boleh menimbulkan sebarang kesangsian kepada pemegang taruh, terutama sekali pemain industri terhadap komitmen untuk memperkasakan tenaga boleh baru ini. Itu yang pertama, kerana penting kita mencapai sasaran 40% tenaga boleh baru pada tahun 2035. Yang kedua, Yang Berhormat Menteri, saya ingin mengemukakan persoalan tentang subsidi tarif elektrik yang kian meningkat ini saban tahun ini dapat dijimatkan dengan pembudayaan dan juga penggunaan tenaga boleh baru ini. Apakah langkah dari segi peruntukan, kerana kita hanya memperuntukkan, kita telah pun memperuntukkan sebanyak 14.1 bilion bagi menampung subsidi tarif elektrik. Jadi dengan usaha untuk penambahbaikan pemberian subsidi secara bersasar ini, kerajaan dapat menjimatkan 4.16 bilion dikatakan. Jadi dalam konteks ini, untuk mencapai sasaran penjimatan itu, the only way forward ialah untuk mengubah pengeluaran tenaga ini daripada fosil kepada renewable. Kita juga sedia maklum Yang Berhormat bahawa perkara yang ketiga yang saya nak bangkitkan ialah pembangunan dan pembudayaan tenaga boleh baru ni melalui pelaburan oleh pihak swasta ni perlu sangat kita giatkan. Ini berdasarkan kepada maklumat daripada global data ni yang mengatakan bahawa Malaysia memerlukan pelaburan sebanyak dolar Amerika 375 bilion untuk mencapai sasaran pada tahun 2050 sebagai negara neutral carbon. Tetapi setakat hari ini kita merancang untuk melabur sebanyak 159 bilion. Jadi kita masih lagi jauh. Jadi apakah langkah-langkah kerajaan untuk kita capai ke tahap yang diharapkan bagi menyumbang kepada pembangunan tenaga boleh baru ni? Kerana kita masih tertinggal berbanding dengan negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam dalam penjanaan tenaga boleh baru. Ini adalah satu perkara yang saya kira memerlukan usaha untuk menarik pelaburan swasta dan juga pelbagai pihak, kerana kita masih lagi, Malaysia lack strong renewable energy policy. Jadi mungkin hari ini kita menuju ke arah pembentukan satu polisi yang lebih mantap. Sebab itu Yang Berhormat mencadangkan untuk membawa pindaan kepada Akta Tenaga Boleh Baru 2019 ini. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri dapat menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini tentang 3 perkara yang saya bangkitkan tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Simpang Renggam. Saya jemput Yang Berhormat Shah Alam. Yang Berhormat Shah Alam. Tak ada. Saya jemput Yang Berhormat Taiping. Ada. Terima kasih Puan Speaker untuk membenarkan saya menyertai dalam perbahasan Undang-Undang Meminda Akta Tenaga Boleh Baharu 2011.
Puan Yang Dipertua, untuk rang undang-undang bindaan Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 ini, sememangnya kita semua maklum bahawa ia bukan kali pertama dibentangkan ke Dewan Rakyat dan kesemuanya bermula pada zaman tahun 2019 dan 2020 yang mana Menteri Mestek pada ketika itu telah pun bersetuju untuk membawa satu rang undang-undang bindaan yang kita bahas pada hari ini. Dan saya menyokong segala usaha untuk memberikan autonomi kepada negeri Sabah, wilayah Sabah, seperti yang dinyatakan dalam rang undang-undang ini. Namun demikian, saya ada satu kebimbangan di sini bahawa pindaan yang dikemukakan ke Dewan ini nampaknya terlalu luas, yang mana ia menyatakan bahawa Menteri boleh melalui perintah yang disiarkan dalam Wata menggantung kuasa keseluruhan atau mana-mana peruntukan di bahagian mana-mana berlainan di Malaysia. Dan saya berharap bahawa dalam jawapan oleh Yang Berhormat Menteri nanti, bolehlah kita rekod secara jelas dalam handset, kuasa ini hanya akan digunakan pakai untuk wilayah Sabah dan tidak untuk tempat-tempat yang lain. Kerana jika tidak, mungkin ia memberikan satu kuasa yang terlalu luas kepada pihak kerajaan. Yang kedua, Puan Speaker, usaha untuk memperkasakan penggunaan tenaga boleh baharu telah mula sekitar tahun 2011 dengan pengubalan Akta Tenaga Boleh Baharu yang mana dalam bindaan pada hari ini. Dan apa yang saya boleh nyatakan bahawa ia telah mencapai satu prestasi yang amat baik mulai tahun 2018 dan 2019 atas disebabkan tiga perkara ataupun tiga polisi ataupun hala tuju yang ditetapkan oleh kerajaan pada ketika itu, iaitu nombor satu, untuk kota-kota FIT bagi biogas, biomass, mini hydro, kesemua ini dilancarkan ataupun diberikan secara open tender. Ini merupakan satu pembaharuan yang amat baik. Nombor dua, berkenaan dengan net energy metering telah membawa satu pulangan satu kepada satu untuk mereka yang melabur. Dan nombor tiga, berkenaan dengan open tender ataupun tender terbuka bagi large scale solar yang telah pun mengurangkan kos kepada ke satu tahap yang amat rendah. Dan pada hari ini, baru pagi tadi, saya menerima jawapan daripada Yang Berhormat Menteri bahawa kerajaan menyatakan bagi merancangkan lagi pembangunan industri tenaga boleh baharu, kerajaan telah pun mengumumkan ketetapan meningkatkan sasaran kapasiti tenaga boleh baharu kepada 70% pada tahun 2050. Dan ini merupakan satu hala tuju yang baik bagi saya. Tetapi apa yang saya ingin dapatkan jawapan daripada Yang Berhormat Menteri adalah setakat kini berapakah peratus yang telah pun dicapai, dan antara peratusan yang diumumkan itu berapakah yang telah pun dalam operasi berbanding dengan kota-kota ataupun kelulusan LSS yang telah pun dikeluarkan sebelum ini. Pengoperasian dia adalah, kadar pengoperasian adalah berbeza dengan kadar penggunaan. Dan apakah pencapaian penjanaan tenaga boleh baharu hasil di negeri Perak? Kerana di negeri Perak kita memang ada syarat yang amat baik untuk kita melaksanakan usaha-usaha untuk industri tenaga boleh baharu dengan adanya air dan sungai dan juga landfill yang amat sesuai untuk mini hydro dan juga biogas dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, Puan Speaker, berkenaan dengan feed-in tarif, kita sekian maklum bahawa tabung tenaga boleh baharu telah pun, saiz tabung itu telah pun sampai kepada penghujung dia. Dan berapakah kota yang telah pun digunakan pakai setakat ini, dan apakah halat tuju kerana selepas ini apabila jumlah dalam tabung tenaga boleh baharu telah pun digunakan dengan sepenuhnya, apakah halat tuju daripada kerajaan. Dan apa yang penting sekali, beberapa minggu ini kita dengar berkenaan dengan pembatalan subsidi, khasnya subsidi bagi
electricity khasnya untuk golongan T20 dan mungkin pada masa yang akan datang ia akan diperluaskan, saya tak pasti. Dan cadangan saya di sini adalah sama ada kerajaan bersedia untuk memberikan insentif, sama ada dalam insentif tunai ataupun insentif cukai kepada mereka, kepada pengguna-pengguna yang sudi untuk melabur dan memasang solar panel sebagai satu usaha untuk membantu kerajaan dalam mencapai prestasi penggunaan tenaga boleh baharu seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri pada pagi tadi. So dengan ini sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Taiping. Saya jemput Yang Berhormat Muar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Perbahasan hari ini bukan lagi sekadar soal strategi Malaysia, tetapi perbahasan hari ini berkait rapat dengan survival negara supaya kekal kompetitif di mata dunia. Syarikat berteknologi tinggi hanya akan melabur jika negara ada tenaga boleh diperbaharui yang mencukupi. Daripada data centers, syarikat-syarikat berkaitan dengan E&E di Pening dan banyak lagi. Bank-bank terbesar di dunia hanya akan memberikan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah kepada syarikat-syarikat yang mengikut prasyarat ESG ataupun yang dibekalkan dengan tenaga boleh baru. Dengan itu, pada dulu syarikat minyak gergasi yang menguasai dunia. Tetapi kini dan pada masa yang akan datang, syarikat-syarikat berkaitan dengan tenaga hijau ataupun tenaga boleh baru yang bakal menguasai landscape dunia. Malaysia perlu posisikan dirinya dengan baik untuk tidak terlepas dari peluang ini, khususnya in ASEAN. Dengan ini saya nak mulakan dengan pertahankan dasar kerajaan madani untuk membenarkan ekspor tenaga hijau kerana ada pertikaian di belah pembangkang. Saya rasa kita tidak boleh terlepas peluang ini kerana Malaysia perlu jadikan dirinya sebagai hub ASEAN Power Grid seperti yang telah diungkapkan oleh Yang Berhormat Menteri. Apa maksud hub ASEAN Power Grid ini? Jikalau Malaysia tidak membenarkan ekspor tenaga hijau, ia tidak bermaksud bahawa negara jiran Singapura dan yang lain tidak akan dibekalkan dengan sumber tenaga hijau. Realitinya Singapura akhirnya akan mendapat sumber tenaga hijau ini daripada Indonesia ataupun daripada Cambodia ataupun dari Australia, dan akhirnya Malaysia terlepas peluang keemasan ini untuk memposisikan syarikat-syarikat tempatannya untuk membekalkan sumber tenaga hijau ini. Bukan itu saja, Malaysia tidak boleh hanya jadi jago kampung. Kita perlu ada impian yang tinggi supaya syarikat-syarikat Malaysia dapat jadi syarikat gergasi yang membekalkan tenaga hijau bukan saja di dalam negara tetapi juga di luar Malaysia, khususnya di benua ASEAN. Bagaimana kita dapat lakukan apabila kita kurangkan sekatan ekspor ini? Pertama sekali bersudut economies of scale. Apa maksudnya? Di Malaysia, the market is very much saturated, dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Kalau kita lihat pembekalan tenaga hijau ini secara amnya per kilowatt hour dalam 30 sen. Tetapi jikalau kita dibenarkan untuk mengekspor tenaga hijau ini kepada Singapura, secara amnya kosnya adalah RM1 per kilowatt hour. Dia tidak bermaksud bahawa hanya syarikat-syarikat Malaysia akan membolot segala keuntungan. Tetapi realitinya untuk Malaysia memposisikan dirinya sebagai hub yang besar, kita perlu pastikan keuntungan datang kepada syarikat-syarikat RE tempatan supaya mereka dapat melaburkan dana ataupun keuntungan itu untuk teknologi-teknologi yang baru. Jikalau mereka hanya bermain dalam sektor tempatan, bagaimana mereka ingin mendapat keuntungan supaya akhirnya keuntungan itu dapat disalurkan semula untuk membeli teknologi-teknologi luar ataupun untuk mencipta teknologi yang tersendiri, Tuan Yang di-Pertua. Dan saya ingat ini adalah perkara yang sangat penting. Yang kedua, untuk Malaysia dibenarkan untuk bekerjasama secara strategik dan kolaboratif dengan syarikat-syarikat dunia gergasi yang bertapak di Singapura ataupun syarikat seperti Temasek, ada keperluan untuk Malaysia dibenarkan atau syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengekspor ke Singapura. Barulah kita boleh berbincang dengan mereka. Contohnya, Temasek kerjasama dengan syarikat-syarikat RE di Malaysia, adakan teknologi transfer, pastikan ada kolaboratif supaya akhirnya kita contohnya dapat membina our very own wind turbine
ataupun hydro turbine ataupun solar panel yang berkemajuan tinggi, berteknologi tinggi. Bukan lagi kita hanya jadi negara pengimport dan akhirnya kita tidak berdaya saing pada masa yang akan datang. Sebab itu saya mempertahankan keputusan Yang Berhormat Menteri. Ini keberanian yang luar biasa untuk membenarkan ekspor ini walaupun ada rintangannya tersendiri. Kita tidak boleh hanya jadi jago kampung dan akhirnya menggadaikan peluang keemasan ini untuk memposisikan Malaysia sebagai pengeluar tenaga hijau yang besar. Ringkas berkenaan Sabah, Tuan Yang di-Pertua, kalau boleh beri 1 minit tambahan. Pada minggu lepas, hari Isnin, saya berkesempatan untuk berjumpa dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri MITI dan juga daripada Kementerian Yang Berhormat Menteri Nik Nazmi Setiausaha untuk bincangkan khususnya daripada sudut Sabah. Jika nak dibandingkan dengan negeri-negeri di Semenanjung, wilayah Sabah ada defisit tenaga dan ini akhirnya menyebabkan banyak masalah. Sebab itu kita lihat elektrisiti banyak terputus-putus. Tetapi masalah di situ adalah keperluan tambahan. Sampai 2030 kita perlukan dalam 2,000 megawatt tenaga hijau untuk dibekalkan, kalau tidak masalah ini akan diteruskan. Saya mohon kepada Yang Berhormat Menteri, kita tidak boleh hanya berfikir soal catch up, tetapi perlu ada keberanian untuk buat leapfrogging. Maksudnya, tidak cukup kita hanya membekalkan dana tambahan kepada negeri Sabah, tetapi pada masa yang sama perlu ada perubahan dasar yang besar. Sebagai contohnya, untuk kita unlock economies of scale, kita tidak boleh hanya berikan Sabah cara yang lama, iaitu kalau kita nak buat small hydro contohnya, kena pergi ke satu sungai. Akhirnya akan makan masa sekurang-kurangnya 10 ke 20 tahun sebelum kita dapat membekalkan 2,000 megawatt tersebut. Sepatutnya kita perlu fikirkan jalan yang baru, economies of scale unlock, kita kaitkan contoh 20-30 sungai yang boleh generate 50 megawatt, 100 megawatt, berikan secara kompetitif melalui tender kepada pihak yang terbaik. Kalau tidak, kita hanya akan terkebelakang and we will only play catch up, dan itu adalah masalah yang sangat besar dan akhirnya akan menyebabkan syarikat-syarikat berteknologi tinggi tidak ingin pergi ke Sabah tetapi akan pergi ke Sarawak ataupun wilayah Sarawak ataupun di Semenanjung di mana ada excess of energy, dan masalah ini akan berterusan. Rumusan Tuan Yang Di-Pertua, saya rasa Malaysia perlu memposisikan dirinya dan perlu jadi hub ASEAN Power Grid. Yang itu cadangan Yang Berhormat Menteri untuk membenarkan ekspor tenaga hijau ini adalah cadangan yang berani, yang baik, perlu diangkat supaya akhirnya negara kita jadi kuasa pengeluar tenaga hijau yang besar di Malaysia dan di rantau ASEAN. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Saya jemput Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan Rang Undang-Undang Tenaga Boleh Baharu 2023 di Dewan Yang Mulia ini. Puan Yang di-Pertua, di saat seluruh negara sedang berdepan dengan krisis perubahan iklim, peralihan kepada emisi sifar bersih ataupun zero net carbon yang memfokuskan pada rantaian bekalan hijau global adalah satu langkah yang tepat dan ke depan. Bertepatan dengan teras dasar perubahan iklim negara, iaitu pemantapan dasar tenaga, perlu mengambil kira amalan pengurusan yang meningkatkan tenaga boleh baharu dan kecekapan tenaga. Kini, tenaga boleh diperbaharui ataupun TBB telah dilihat sebagai salah satu sumber penjanaan tenaga yang paling cepat berkembang. Ia dijangka menjadi sumber tenaga terbesar pada tahun 2040. Ini jelas bertepatan dengan Pelan Hala Tuju Tenaga Boleh Baharu Malaysia, MyRER, 2022 hingga 2035. Ia tertumpu kepada peralihan tenaga karbon rendah, yang mana Malaysia menyasarkan untuk mencapai 40% kapasiti tenaga boleh baharu, mengurangkan 50% kapasiti penjanaan arang batu serta 35% emisi CO2 keseluruhan banding paras tahun 2000 menjelang tahun 2035. Pada peringkat nasional, komitmen ini juga bertepatan ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara neutral karbon seawal tahun 2050 dengan memenuhi teras komitmen alam sekitar, sosial dan tadbir urus. Puan Yang di-Pertua, menyedari kepentingan tenaga sebagai salah satu komponen penting untuk pembangunan sosial ekonomi negara yang mampan, kerajaan harus mengkaji dasar tenaga yang sedia ada untuk memastikan kesediaan, kesesuaian dan keselamatan bekalan tenaga di negara ini.
Berdasarkan kepada pindaan rang undang-undang pada hari ini, iaitu Seksyen 1 dan memasukkan Subseksyen 3 untuk membolehkan Menteri menggantung kuat kuasa keseluruhan atau mana-mana peruntukan akta ini di bahagian berlainan di Malaysia. Saya melihat keperluan ini dilihat bertepatan dengan beberapa faktor. Pertama, ini terkait dengan penyemakan semula pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 berkaitan hak serta kuasa autonomi di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan kepada Sabah dan Sarawak. Kedua, ini juga selari dengan hasrat Kerajaan Persekutuan untuk menyerahkan kuasa autonomi pembekatan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah, memandangkan ianya masih di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Ini termaksudlah pelaksanaan mekanisme Fit-in Tarif (FIT) di bawah selia Akta Tenaga Boleh Baru 2011 dan Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011. Ketiga, ini juga bertepatan dengan Pelan Hala Tuju Tenaga Boleh Baru Malaysia oleh Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari ataupun SEDA Malaysia yang turut merangka perancangan pembangunan TBB negara serta memberi panduan kepada pemain industri mengenai hala tuju pembangunan TBB mengikut kawasan bukan sahaja di Semenanjung tetapi juga di Sabah dan Sarawak yang pastinya untuk peralihan terbaik ke arah sistem tenaga rendah karbon. Justru saya berpendapat bahawa terdapat keperluan untuk meminda akta tersebut bagi memastikan proses penyerahan kuasa autonomi pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah boleh dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi Perlembagaan Persekutuan kita. Poin yang kedua, saya berpendapat bahawa Malaysia perlu tangkas meneroka sumber tenaga TBB. Pada saat ini, namun hanya biogas, biojisim, hidro kecil dan geothermal disenaraikan sebagai TBB di dalam Akta Tenaga Boleh Baru 2011. Sedangkan masih terdapat beberapa tenaga alternatif yang belum dieksploitasi secara meluas seperti kuasa solar, ombak dan angin yang lebih berbentuk semula jadi. Namun seakan kurang diberi perhatian dan kurang pengkomersialan atas sumber tersebut. Tenaga angin, misalnya, tidak dinamakan sebagai TBB di bawah Akta Tenaga Boleh Diperbarui. Jadi, kerajaan tidak menyediakan peruntukan untuk tenaga angin diambil atau dibeli oleh Distribution License TNB. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang perlu diteliti, antaranya penyediaan tapak, pertumbuhan kapasiti, skala utility, kesal alam sekitar serta jangka hayat. Jika dibandingkan dengan hidro dan solar, tenaga angin luar persisir ataupun offshore wind boleh dianggap salah satu penyelesaian yang realistik bukan sahaja di pantai timur Semenanjung tetapi juga di Sabah dan mengambil masa yang singkat untuk pembangunan kapasiti TBB di Malaysia. Untuk makluman Puan Yang Dipertua, angin adalah pelengkap kepada solar. Matahari terik pada siang, namun angin bertiup pada waktu malam. Maka di sini saya menyuruh supaya satu pelan dirangka dalam masa terdekat supaya kita boleh harvest ataupun kita boleh menuai tenaga angin dalam masa terdekat supaya kita boleh menjadi sebuah negara tenaga boleh perbaharui yang besar di rantau ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Saya jemput Yang Berhormat Tan Chong Pik Ai. Terima kasih kepada Puan Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam pembahasan RUU pindaan tenaga boleh baru ini. Puan Yang Dipertua, pindaan kepada akta sedia ada mengenai tenaga boleh baru ini, saya pasti kepentingannya adalah untuk memanfaatkan keupayaan negara dalam bencana ekonomi. Akan tetapi, pelaksanaan dan pemantauannya juga penting agar terus mendapat sokongan daripada pihak berkepentingan dalam sektor awam dan swasta serta komuniti pelabur domestik dan asing. Ini juga termasuk dengan perjanjian pembelian tenaga iaitu PPA, loji jawatankuasa Aram Batu yang masih berjalan dan melibatkan deposit wang kerajaan yang tinggi terhadap syarikat-syarikat yang terlibat. Kerajaan harus menjelaskan dan membentangkan kos-kos sebenar yang telah ditanggung oleh kerajaan serta kemungkinan nilai kerugian sekiranya ada terhadap syarikat-syarikat yang telah melabur dalam industri jawatankuasa Aram Batu sedia ada. Adalah lebih baik jika kerajaan juga membentangkan
secara terbuka mengenai kos perancangan agar dapat menggalakkan pelaburan baharu serta tawaran kepada pelabur-pelabur besar sedia ada dalam negara ini terhadap pembelian tenaga sedia ada berasaskan arang batu dan gas asli untuk mengalih dan turut melabuh dalam industri tenaga boleh baharu yang ingin dirancangkan pembangunannya ini. Puan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang beberapa kekhawatiran tentang produk-produk yang berkaitan dengan pelaksanaan tenaga boleh baharu ini yang bakal memberi impak kepada rakyat sebagai pelanggan atau pengguna. Memetik kepada laporan oleh agensi tenaga boleh diperbarui antarabangsa atau International Renewable Energy Agency, terdapat kekhawatiran mengenai jumlah besar sisa tahunan panel solar yang akan meningkat kerana panel solar mempunyai tempoh rumput dan perancangan dari sudut pembuangan panel solar ini amat penting agar ia tidak pula menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Selain itu, kerajaan juga harus segera mengeluarkan perancangan kos memiliki panel solar menjana tenaga boleh baharu ini di kawasan-kawasan perumahan agar ia bersifat inklusif kepada semua golongan rakyat, bukan saja golongan tertentu seperti T20 yang mampu memilikinya. Kita sedia maklum bahawa sistem tenaga boleh baharu ini bukanlah sesuatu yang sangat baru di negara maupun dunia. Namun tekan kerajaan hari ini untuk semakin menggalakkan dan memperluaskan pelaksanaannya harus turut bersifat menyeluruh, iaitu melibatkan majoriti besar di negara ini. Jika tidak, ianya hanya akan dapat dilihat menguntungkan golongan yang kaya yang mampu memiliki sistem penjanaan elektrik daripada tenaga boleh baharu ini, meskipun akan berhadapan penarikan subsidi elektrik seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari. Dalam menetapkan sasaran penggunaan tenaga boleh baharu ini secara menyeluruh, diharap kerajaan benar-benar turut mempertimbangkan kemampuan rakyat terhadap peralihan tenaga dan ketahanan sistem tenaga yang sedia ada di negara ini agar akses kepada tenaga boleh baharu ini bersifat mampan dan mampu dimiliki oleh semua. Itu saya, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan John PI. Saya jemput Yang Berhormat Sandakan. Puan Speaker, saya mohon ekstra 3 minit please sebab ini akta adalah sangat penting untuk Sabah. Jadi kalau boleh tambah 3 minit untuk saya dalam perbahasan tambah 1 ini. minit. 1 minit. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih Puan Speaker atas peluang yang diberikan untuk turut serta dalam perbahasan peringkat dasar bagi RUU untuk meminda Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 dan Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011. Hanya satu pindaan saja yang dicadangkan, iaitu pindaan untuk memasukkan peruntukan agar menteri diberikan kuasa untuk menggantungkan pemakaian akta-akta ini di mana negeri dalam Persekutuan Malaysia. Puan Speaker, secara dasar saya tiada bantahan terhadap RUU ini kerana RUU ini adalah sebahagian usaha daripada Kerajaan Persekutuan untuk menyerahkan kembali kuasa pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah secara menyeluruh. Bukan sahaja di bawah penjanaan elektrik tradisional iaitu gas asli, diesel dan sebagainya, tetapi juga mengembalikan kuasa penjanaan elektrik di bawah penjanaan tenaga boleh baharu ataupun renewable energy dengan izin dan juga secara mekanisme feed-in tarif. Sememangnya pada dasarnya kuasa pembekalan elektrik seharusnya dikembalikan kepada Kerajaan Negeri Sabah di mana usaha ini sudah bermula seawal tahun 2018 ketika YB Yobiyin memegang jawatan menteri pada masa itu yang dikenali sebagai Mestek. Namun demikian, saya mempunyai beberapa persoalan untuk menteri berkenaan penyerahan kuasa pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah dan saya berharap agar menteri dapat memberikan penjelasan. Pertama sekali, bilakah Kementerian
bercadang untuk menggantungkan pemakaian akta-akta di Sabah. Apakah timelinenya dengan izin? Adakah kerajaan Sabah sudah bersedia dengan enactment bekalan elektrik Sabah sendiri? Keseluruhan proses untuk mengembalikan otonomi pembekalan elektrik kepada kerajaan negeri Sabah mungkin akan mengambil masa berbulan ataupun bertahun-tahun sebelum ia benar-benar dimuktamadkan. Sungguh pun begitu, apa yang penting ialah rakyat Sabah tidak boleh dibiarkan terus menderita dalam kegelapan selama tempoh peralihan ini. Saya difahamkan bahawa Unit Tenaga Negeri Sabah, UTNS dan Energy Commission of Sabah, ECOS sudah ditubuhkan dan mereka sedang bersedia untuk mengambil alih kawal sedia tenaga Sabah daripada Kerajaan Persekutuan. Adakah UTNS dan ECOS akan memainkan peranan yang sama dengan Suruhanjaya Tenaga? Adakah fungsi-fungsi Sustainable Energy Development Authority (SEDA) juga diambil alih oleh UTNS dan ECOS? Bolehkah Menteri juga memberikan penjelasan sama ada Kerajaan Persekutuan akan membantu UTNS dengan memberikan bimbingan ataupun pertolongan teknikal sekiranya diperlukan? Seterusnya, Ketua Jurutera Pembangunan Tenaga Mampan Sabah Elektrik Sendirian Berhad SESB Terence Kojo pada bulan Ogos tahun lepas mengumumkan bahawa SESB menyasarkan untuk meningkatkan penjanaan tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy dengan izin Sabah daripada 15% kepada 40% dalam tempoh 3 tahun iaitu 2025. Menurut Terence pada tahun 2022, SESB menjana 218 megawatt tenaga boleh diperbaharui iaitu 15% daripada jumlah kapasiti SESB. Persoalan saya adalah, adakah usaha-usaha ataupun projek-projek yang sedang dijalankan bagi meningkatkan kepada 40% menjelang tahun 2025? Saya juga ingin membangkitkan isu berkenaan SESB terpaksa melaksanakan catuan elektrik di hampir semua daerah di Sabah termasuk Sandakan, Tawau dan Kota Kinabalu baru-baru ini sehingga lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu juga mengalami gangguan bekalan elektrik. Dan selain daripada itu, ini bukan saja kes yang kecil kerana bagi kawasan bandar Kota Kinabalu ia mengalami bekalan elektrik yang teruk selama 2 hari berturut-turut. Senario yang sama juga berlaku di bandar utama di seluruh Sabah seperti di Sandakan, Tawau, Pinampang dan juga Lahad Datu. Saya difahamkan juga bahawa ianya bagi menstabilkan sistem grid elektrik negeri berikutan permintaan tinggi ketika cuaca panas sekarang. SESB telah menyatakan bahawa purata permintaan bekalan elektrik pada waktu puncak di Sabah sebelum ini ialah sekitar 970 megawatt. Tetapi untuk baru-baru ini Sabah telah mencatatkan permintaan tertinggi untuk tahun ini pada 26 April iaitu 1029 megawatt. Tidak dinafikan cuaca panas sekarang secara tidak langsung telah meningkatkan permintaan bekalan elektrik. Selain itu, saya juga difahamkan terdapat beberapa loji penjanaan kuasa baru-baru ini yang mengalami masalah yang tidak dijangka sehingga dikekang daripada menjana tenaga elektrik yang mencukupi untuk memenuhi permintaan grid elektrik Sabah. Namun demikian, ini telah membangkitkan persoalan berkenaan kapasiti penjanaan elektrik Sabah sama ada ianya Sabah betul-betul mempunyai reserve elektrik yang mencukupi untuk memenuhi permintaan rakyat Sabah. Jelasnya ianya tidak mencukupi. Ketua Pegawai Eksekutif SESB Muhammad Yaakob Jaafar dilaporkan pada bulan April lalu berkata syarikat itu sedang berbincang dengan Suruhanjaya Tenaga untuk menangani isu kekurangan margin reserve kuasa dengan menambah loji jana kuasa baru di Sabah dan Labuan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah cadangan-cadangan tersebut diterima ataupun mendapatkan kelulusan dan bilakah loji jana kuasa baharu akan mula dibina? Jelas sekali siri gangguan bekalan elektrik di seluruh Sabah ini boleh dijangka dan boleh dicegah jika kedua-dua SESB dan Suruhanjaya Tenaga telah menjalankan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan bekalan yang selamat terjamin boleh dipercayai selain nilai kecekapan dan kemampuan ekonomi melindungi kepentingan awam dan memupuk pembangunan ekonomi serta pasaran berdaya saing dengan cara yang mampan alam sekitar seperti misi yang dinyatakan di laman web Suruhanjaya Tenaga. Akhirnya saya ingin di sini saya ingin
Jadi sama di sini, walaupun saya dengan kesimpulannya, walaupun saya bersetuju agar kuasa pembekalan elektrik seharusnya dikembalikan kepada Kerajaan Negeri Sabah, namun demikian saya ingin menyeru kepada Kerajaan Persekutuan untuk melakukan dengan cara yang betul dan bukan secara lepas tangan sahaja. Kerajaan Persekutuan seharusnya meneruskan dengan pembinaan dan menambah loji-loji penjana kuasa baharu di Sabah walaupun setelah menyerahkan kembali kuasa pembekalan elektrik kepada Kerajaan Sabah. Itu sahaja daripada perbahasan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sandakan pembahas yang terakhir. Yang Berhormat Goping. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Timbalan Yang Terputul kerana mengizinkan saya untuk turut mengambil bahagian dalam membahaskan rang undang-undang yang pertama, Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 ataupun dikenali sebagai Akta 725. Perbahasan saya tumpu kepada dua bahagian iaitu butiran dalam pindaan dan juga kedua Dasar Tenaga Boleh Baharu TBB. Merujuk kepada bacaan kedua Yang Berhormat Menteri tadi, saya setuju dengan pindaan secara keseluruhannya. Ini sekali lagi membuktikan bahawanya Kerajaan Perpaduan sekali lagi menunaikan peruntukan yang dimaktub bawah pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 dengan menyerahkan hak dan kuasa otonomi di mana kuasa pembekalan elektrik turut diletakkan kembali kuasa otonomi kepada Kerajaan Negeri Sabah. Harus saya ingatkan bahawa kepada Dewan Yang Mulia ini, usaha ini bukan setakat memanfaatkan kepada rakyat negeri Sabah tetapi kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Kerana kita telah pun meletakkan sasaran untuk mencapai sasaran kapasiti TBB 70% menjelang tahun 2050 dan net zero carbon. Ini bukan merupakan inisiatif pertama oleh Kerajaan Perpaduan bagi melunaskan segala perjanjian Malaysia MA63 yang telah pun berlarutan berpuluh tahun, tetapi selebihnya telah pun dibicarakan dalam Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang turut diserta oleh Ketua Menteri Sabah dan Sarawak. Namun saya ingin menarik perhatian kerajaan pada isu catuan elektrik yang berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah dan dijangka akan lanjutan sampai ke bulan Julai. Saya berharap Kerajaan Perpaduan dapat menangani masalah tersebut dengan pantas untuk memastikan bekalan reserve margin mencukupi untuk kegunaan rakyat Sabah. Merujuk kepada pindaan tersebut, saya tetap ingin mengutarakan beberapa kemusykilan yang tertimbul atas beberapa perkara. Yang pertamanya adalah apakah timeline bagi penyerahan kuasa otonomi perbekalan elektrik dan perancangan Kerajaan Persekutuan dan juga kapasiti kerajaan negeri Sabah terkini dalam menyambut penyerahan tersebut. Keduanya adalah tentang apakah kementerian boleh memberikan jaminan bahawa setelah penyerahan ini tidak menimbul segala soal tarif bertambah berbanding dengan kadar purata nasional. Saya ingin memohon kerajaan perlu memastikan proses penyerahan tersebut dengan memberikan kadar masa yang secukupnya berdasarkan kepada tahap kesiapsiagaan kerajaan negeri Sabah. Beralih kepada soal dasar TBB, dalam komitmen kerajaan demi menerajui negara ke arah pengukuhan ekonomi hijau dan tanggungjawab menjaga kelestarian sumber, kita tidak terpisah dalam usaha serantau di kalangan negara-negara ASEAN untuk mempercepatkan kerjasama ke arah grid tenaga ASEAN yang saling berkaitan. Usaha kolektif adalah amat mustahak bagi menyokong maklumat kolektif serantau demi sifar bersih apabila negara-negara anggota segera beralih kepada tenaga yang lebih bersih dan mampan. Dan saya ingin bertanya kepada kementerian tentang beberapa dasar dan hala tuju dalam bidang TBB. Yang pertama, saya ingin menyatakan pandangan saya setuju dengan tindakan kerajaan yang memasukkan larangan ekspor TBB yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021. Tindakan ini bagi saya adalah satu usaha yang penting dan berani kerana tanpa kebenaran untuk perdagangan tenaga berorientasi sepadan, syarikat-syarikat dalam Malaysia serta pelabur-pelabur yang potensi besar mustahil akan mengambil tempat dalam negara kita. Mereka mampu mencorakkan model perniagaan inovatif, limpahan ekonomi kepada infrastruktur elektrik, pertumbuhan baru untuk penggunaan teknologi, pekerjaan-pekerjaan yang berteknologi tinggi, serta pertumbuhan tenaga bersih di dalam negara. Sudah pasti kerangka
kebenaran perdagangan ini perlu diperincikan dan saya minta Yang Berhormat Menteri boleh memberitahu apakah kerajaan akan bersedia untuk satu kerangka kerja perdagangan kuasa serantau ASEAN ataupun Semenanjung Sabah dan Sarawak. Dan juga saya ingin bertanya kepada Menteri yang bahawanya apakah status baru dengan negara jiran kita Singapura yang mula mengimport TBB dari Laos menerusi Thailand dan Malaysia yang telah pun dijadualkan pada bulan Jun tahun 2022, dan apakah kedudukan negara kita dari segi penghantarannya infrastruktur sebagai interconnector bagi projek tersebut dan manfaat yang telah pun negara kita perolehi daripadanya. Dan soalan terakhir adalah apakah kedudukan potensi tenaga solar, biotenaga dan hidrokuasa kecil yang belum diterokai dalam negara kita setakat ini. Dan adakah kita akan menambah baik model TBB yang sedia ada seperti FIT, Net Energy Metering dan LSS seperti mana yang kita dengar kerajaan bersedia untuk memperluaskan penggunaan solar di kediaman domestik, mempercepatkan proses pelaksanaan LSS yang suatu ketika tertangguh akibat daripada kenaikan harga solar panel. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Gopeng. Dengan demikian minta Yang Berhormat Menteri menjawab 25 minit. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, kepada Yang Berhormat yang telah turut serta dalam perbahasan sebentar tadi. Saya sangkakan sebab kita terlewat hampir sejam, saya ingat tak ramai yang berbahas, tapi ramai yang berminat untuk berbahas RUU ini. Pertama sekali, kita kena faham bahawa sebenarnya RUU ini telah pun dibentangkan dan dibahaskan dan diluluskan di peringkat Dewan Rakyat di dalam penggal yang lepas. Namun, dan dibawa oleh kerajaan yang sebelum ini. Dan ini berpunca daripada jawatankuasa khas Kabinet untuk menyemak semula pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang dibentuk ketika Kerajaan Pakatan Harapan yang lepas. Namun kerana pembubaran Parlimen, maka kita terpaksa memulakan semula proses membawa pindaan ini ke Dewan Rakyat dan ke peringkat yang seterusnya. Dan ini adalah komitmen kita, ya, dibawa untuk kita mengembalikan kuasa kawal selia elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah. Ada beberapa undang-undang yang kita perlu pinda, sedangkan ya, untuk makluman sudah Akta Suruhanjaya Tenaga dan Akta Bekalan Elektrik. Sememangnya klausa penggantungan ini sudah sedia ada di dalam akta tersebut. Namun bagi kedua-dua Akta Tenaga Boleh Baharu dan selepas ini Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari, tidak ada klausa, maka kita terpaksa pinda untuk memberikan kuasa kawal selia elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah. Jadi tentang beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, timeline yang kita mahukan ada dibangkit saya ingat oleh Ampang, oleh Tuaran, oleh beberapa Yang Berhormat yang lain. Timeline yang kita sasarkan dan telah pun diumumkan sebelum ini ialah 1 Januari 2024, yang mana selepas ini kuasa kawal selia tenaga elektrik di Sabah akan berada di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri Sabah. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan grant berjumlah 2.3 bilion ringgit di bawah RMK ke-11 dan juga pinjaman sebanyak 1.14 bilion ringgit di bawah RMK ke-10 bagi pelaksanaan projek-projek pengukuhan sistem penghantaran dan pengagihan bekalan elektrik di negeri Sabah yang dilaksanakan oleh pasukan projek khas bekalan elektrik Sabah dan juga Sabah Electricity Sdn Berhad. Untuk makluman juga, ya, SESB masih lagi kekal, yang mana TNB mempunyai bilangan saham yang lebih 80%, hampir 80%, dan bakinya Kerajaan Negeri Sabah dan Menteri Kewangan diperbadankan ada golden share. Ya, jadi itu adalah komitmen jelas yang akan diteruskan oleh Kerajaan Persekutuan dari segi pembekalan bekalan elektrik di negeri Sabah. Beberapa projek oleh PPK BEST kini disambung pelaksanaannya sebagai projek sambungan di bawah RMK ke-12 bertujuan untuk mengurangkan indeks purata tempoh gangguan sistem SAIDI di negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan daripada 286.22 minit pengguna tahun prestasi tahun 2022 kepada 150 minit pengguna tahun menjelang tahun 2025. Dan saya juga
akan mempengerusikan secara bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah pada 12 Jun 2023 mesyuarat jawatankuasa perancangan dan pelaksanaan pembekalan elektrik dan tarif JPET Sabah bilangan pertama tahun ini untuk membincangkan dan menangani masalah pembekalan elektrik yang sedang berlaku di negeri Sabah. Saya faham dan saya maklum Yang Berhormat yang banyak membangkitkan tentang soal gangguan yang menjadi-jadi, ya, terutamanya pada akhir-akhir ini, dan kita tahu bahawa banyak pelaburan yang diperlukan untuk mempertingkatkan bekalan elektrik di negeri Sabah, dan Kerajaan Persekutuan tetap komited sama ada dari segi untuk membantu meningkatkan infrastruktur maupun untuk membantu Suruhanjaya Tenaga Sabah dan badan-badan yang berkaitan di dalam apabila kuasa ini diserahkan kepada mereka pada 1 Januari 2024. Seterusnya, Ampang Kapar Kuala Terengganu bertanya tentang soal tenaga boleh baharu secara umum. Jadi kita berhasrat tahun 2025 kita nak capai 31% kapasiti tenaga boleh baharu, sekarang ini sekitar 25%, dan kita juga telah meningkatkan dalam pengumuman yang baru dibuat, kita telah meningkatkan sasaran pada tahun 2050 kepada 70%. Jadi ini